gunakan menulis khat nasakh. Ijuk hanya terdapat di Malaysia, Indonesia dan rantau Asia Tenggara saja. Di Arab dan di Turki tak ada. Di sana dipanggil kalam jawi. Kalam jawi digunakan istilah kalam jawi di Turki. Kemudian ada juga pen untuk nasakh ni, kita gunakan pen besi. Pen besi untuk saiz yang halus dan lebih konsisten. Sebab ketika kita gunakan kayu ataupun pen ijuk, pena ijuk, untuk menulis yang halus, susah untuk kita nak mengawal saiz dia dalam jangka masa yang panjang. Kerana kayu ni sifatnya lembut dan dia akan mengembang. Kalau kita gunakan pen besi ni, dia akan lebih konsisten untuk kita nak menulis khat nasakh yang halus 0.5 mm ataupun 1 mm. Dan untuk permulaan kepada peserta-peserta yang baru belajar khat, boleh gunakan pen khat yang boleh dibeli di kedai-kedai buku. Ni ada yang warna putih, ada yang warna kelabu ni, ada yang warna hitam. Ini banyak terdapat di kedai-kedai buku. Ada yang biasanya ada 3 saiz lah, 1, 2 dan 3. Itu maknanya 1 mm, 2 mm dan 3 mm. Untuk permulaan guna saja pen ni. Sangat sesuai untuk yang baru belajar dan mudah didapati. Harganya pun tak mahal sangat. Satu lagi yang saya nak tunjukkan adalah Disfuli. Ini satu pen yang banyak digunakan di dalam penulisan khat di peringkat antarabangsa, terutamanya di Turki. Disfuli ni batangnya hampir sama macam buluh, tapi dia lebih ringan dan lembut. Dan saiznya pun sederhana, tidak sebesar buluh. Kalau buluh tu dia besar sikit. Okey. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana nak meraut handam ataupun resam. InsyaAllah saya akan ubah kamera ke bahagian bawah untuk melihat lebih dekat bagaimana nak meraut handam. Okey, saya tunjuk lagi sekali pen yang saya tunjuk lagi. Ini buluh. Tapi buluh ni sudah diconteng dengan design yang abstrak begini. Ini juga buluh boleh dibuat, diasah untuk menjadi pen. Tapi buluh ni agak keras, ya. Cara nak mengasah ni pun kena gunakan pisau yang kuat. Ini pena kayu yang dimasukkan di dalam kayu yang lain. Biasanya dibuat daripada buluh ni, di ujung ni. Kayu hujung ni, matanya adalah buluh. Ini Disfuli. Disfuli warnanya
coklat, hampir sama macam ini juga warnanya, tapi ada kuning-kuning sikit. Ini bagus, dia lebih lembut, mudah untuk nak raut. Ini pen besi yang saya kata tadi, dia lebih konsisten kalau kita nak menulis halus. Okey, ini satu lagi hijau. Hijau ni besar ni, dia biasanya hijau lebih kecil pada ni untuk menulis saiz yang kecil, dimasukkan di dalam kayu yang lain. Okey. Okey, ini pisau untuk mengasah, meraut pen daripada hijau ataupun buluh. Cuma yang ini sudah tumpul, saya gunakan pisau yang biasa. Sebelum kita meraut, kita perlu pilih dulu bahagian yang lurus. Kalau tengok ni agak kurang lurus. Hijau ni, hijau pula, handam ni kurang lurus. Saya ambil di bahagian yang lurus ya. Mungkin saya akan potong sini dan saya gunakan di bahagian yang lurus ni. Pertama saya akan potong dulu. Cara meraut, kena pastikan kita bukan meraut dengan tangan kanan. Kita menolak dengan tangan kiri, ya. Tangan kanan ni hanya memegang pisau, tetapi tolakan ni dengan tangan kiri. Kalau kita menggunakan kekuatan tangan kanan, agak bahaya. Dia akan pergi terlalu laju dan boleh mengakibatkan kecederaan. Saya nak potong dulu bahagian ni. Sebab terlalu panjang. Okey, sekarang saya boleh meraut untuk membuat mata pen. Saya patahkan dulu. Sini agak panjang. Okey. Nah, ini dah boleh diraut untuk kita buat mata pen. Raut secara perlahan, tolakkan pisau tu menggunakan tangan kiri, menggunakan jari daripada tangan kiri. Tangan kanan hanya memegang pisau, ya. Pastikan kiri dan kanan, bahagian kiri dan kanan handam ini kita raut secara sekata. Di sini kita boleh nampak dia punya guide
ataupun bahagian tulang ni untuk kita agak bahagian tengah, ya, bahagian tengah pen. So mata pen nanti akan berada di tengah tulang ni. Potong sedikit sebelah kiri dan lihat sama ada dia seimbang ataupun tidak. Kalau kurang kita tambah lagi sebelah kanan sampai mata yang kita akan buat mata ni seimbang di tengah-tengah. Okey. Boleh juga kita ukur menggunakan ini, ya. Panjang ni menggunakan tangan jari jari kita. Sekadar jari ni. Nampak? Maknanya kalau terlalu pendek itu kurang baik. Panjangkan sedikit sehingga memenuhi ibu jari kita. Begini. Nanti kita akan potong di bahagian sini. Okey. Nampak sekarang dia sudah berada di tengah-tengah. Nanti saya akan potong membuat mata pen. Gunakan kayu ataupun pelapik untuk kita potong mata pen kita. Serongkan sedikit begini. Dan tekan. Ini kena hati-hati, ya. Kadang-kadang batang handam ni agak keras. Okey, sudah terbentuk mata pen tetapi masih kasar. Ya. Proses seterusnya kita perlu menggunakan kertas pasir yang ukurannya halus. Sebaiknya yang 1800 ataupun 1000, tapi sekarang saya tak ada yang 1000, saya hanya ada yang 500. Biasanya di belakang kertas pasir ini dia ada tulis 500, 1000, 800. Ambil yang halus. Yang saya ada ni hanya 500. Saya gunakan yang ini. Ini yang 800, lebih halus. Gosokkan mata pen secara perlahan ke atas kertas pasir. Okey, kita dah dapat bentuk mata pen. Ini ukurannya, kita boleh gunakan pembaris untuk mengukur ketebalan. Yang ini lebih kurang 2.5 ataupun 2.6 gitu. Tak sampai 3. Maknanya kalau kita nak, contohnya kita nak buat 2 mm, rautkan sedikit
di kiri dan kanan sehingga dapat lebar 2 mm. Perlahan kita buang sebelah kiri dan sebelah kanan. Dalam waktu yang sama, nipiskan sedikit bahagian ujung ni. Okey, yang ini kalau boleh kita jangan nipiskan di bahagian atas. Nipiskan bahagian ujung saja. Kerana bila kita nipiskan bahagian atas, dia akan lembut, terlalu lembut nanti. Dan mudah patah. Bila kita selalu menekan dengan kuat, dia akan patah. Kita tipiskan bahagian ujung saja. Mungkin beberapa mm daripada ujung. Di situ sahaja kita nipiskan. Supaya mata pen kita ni kuat. Tidak terlalu lembut. Diasah lagi sehingga betul-betul licin dan dapat kita menulis dengan elok nanti. Boleh juga ditolak ke atas, tarik ke bawah, tarik ke kiri, tolak ke kanan. Boleh juga kita cuba menulis. Contohnya kita menulis huruf ba. Gunakan kertas pasir sebagai tempat kita mengasah mata pen menggunakan huruf. Buat jim, buat ha, alif, bahagian ujung ni pastikan sama ketebalannya. Di bahagian bawah dan atas, ketebalan dia mesti sama. Okey, saya akan mencuba menggunakan pen ini. Bahagian belakang boleh kita buangkan sedikit bahagian yang licin ni supaya ink mudah melekat dan turun. Kalau terlalu licin, dakwat kadang-kadang dia melekat di sini. Okey, kita cuba pen yang baru diasah.
Ini saiz 2 mm. Okey, boleh menulis dengan elok. Okey, itu cara kita mengasah pen. Okey, ada pertanyaan? Okey, kadar kecondongan mata pen sebenarnya mengikut tangan masing-masing. Kalau yang asasnya 45 darjah, ya, kecondongannya. Tapi terpulang kepada tangan masing-masing, setakat mana kedudukan tangan dia ketika menulis, ya. Ada setengah menulisnya cara pegang pen tu hujung begitu, so dia kena condong lagi. Ada setengah memegang pen agak rapat, so dia agak kurang condong dia. Tapi yang asasnya lebih kurang 45 darjah. Okey. Okey, kalau tangan kidal, dia terbalik. Ini saya menulis tangan kanan, condongnya begini, kidal sebelah sini, akan potong sebelah sini. Ini untuk potongan bahagian kanan, tangan kanan. Ramai kawan-kawan kita menulis dengan kidal, memang potongannya begitu, dia terbalik daripada tangan kanan. Okey, boleh ya. Saya akan kita akan meneruskan pembelajaran kaedah seni khat nasakh, sambungan daripada semalam. Semalam kita menulis huruf alif, bentuk daripada huruf alif. InsyaAllah hari ini kita akan menulis, belajar huruf ba. Suara dan gambar clear?
Okey, kita mulakan. Huruf ba kita kenal pasti dulu pergerakan apa yang ada untuk kita nak buat huruf ba ni. Yang pertama, daripada atas ke bawah. Yang kedua, lurus condong begini. Yang ketiga, melengkung sedikit. Dan yang keempat, ditolak naik ke atas untuk kita buat ekor dia yang pastikan lebih rendah daripada bahagian yang pertama tadi. Ini 4 step. Okey. Cuba lihat. Yang pertama, daripada atas ke bawah dan dipusingkan sedikit mata pen sehingga halus. Kita mulakan condongnya begini dan ketika berhenti dia lebih menegak. Untuk sambung dia, masukkan sedikit mata pen kita ke dalam. Mulakan di bahagian dalam sedikit. Tetapi jangan sampai begini. Ini agak tebal. Ya. Masukkan setengah mata pen ke dalam bahagian yang pertama tadi. Okey. Tarik ke bawah. Pastikan ekornya tidak tinggi daripada bahagian depan. Ya, yang bahagian bawah ini adalah keseimbangan ba ataupun dipanggil golden ratio, nisbah zahabiyah. Ba ini seimbang dia 2/3 turun, 1/3 naik. Bentuk ba di dalam nasakh ukurannya 5 titik di dalam perut ba ni. 1, 2, 3, 4. Bentuk ba di dalam nasakh sama dengan bentuk ba di dalam sulus. Cuma ba sulus ditambahkan 1 titik lebih panjang. Bermakna ba khat nasakh lebih pendek 1 titik. Bentuknya hampir sama. Keseimbangan dia pun sama. 1/3 naik, 2/3 turun. Nah, 2/3 turun, 1/3 naik. Stepnya yang ini, ada 4 step ni. 1, 2, 3 dan 4. Sehingga kalau ini saya tulis dengan saiz yang besar. Kalau dibuat dengan saiz yang lebih kecil, 1 mm ataupun 0.5 mm, di ujung ni biasanya kita melukis, bukan ditolak dengan pen lagi. Digunakan hujung mata pen untuk menjadikan ekornya halus. Untuk besar ni menggunakan pen sepenuhnya.
bahagian depan, di bawah, pastikan jarak 1 titik. Dan ekornya jangan sampai ke atas. Rendahkan sedikit. Bermakna kalau bar yang kita tulis bentuknya begini, ini tidak tepat. Sebab yang turunnya di bahagian tengah. Pastikan yang paling rendah ini adalah 2/3 turun. Lagi sekali saya buat. Ini yang pertama. Pastikan atas tebal dan di bawah nipis. Dimasukkan setengah ke dalam bahagian yang pertama dan turun 2/3, 1/3. Dan di sini juga pastikan 2/3 yang turun ini melengkung. Ada ruang kosong jika kita letakkan garis di situ. Begitu juga sebelah kiri ada ruang kosong. Maknanya bar ini tidak keras. Walaupun ini lurus, tapi dalam waktu yang sama kita lengkungkan sedikit. Okey. Bar di dalam nasakh boleh kita tarik panjang. Ini bentuk bar yang kedua. Panjang dan ekornya halus, nipis di bahagian hujung. Ada ketikanya kita nak menggunakan bar yang panjang. Ketika kita menulis mungkin di hujung ruang tulisan tu ada ruang kosong lagi, kita nak tarik supaya penuh. Mungkin di hujung ni ada line yang kita perlu sampai. Kalau kita gunakan bar yang biasa mungkin sampai di sini tak penuh. So untuk nak memenuhkan ruang kita gunakan bar yang panjang. Panjang bar ini boleh dibuat 7 titik, 9 titik ataupun 11, terpulang kepada keadaan
ketika menulis, ruang yang ada. Cuma kalau bar yang biasa, ini tetap 5 titik. Untuk panjang ni kita boleh tarik sama ada 7, 9 ataupun 11. Terpulang, 10 pun tak apa. Cuma pastikan dia melengkung, ya. Okey. Huruf ba bermakna kita buat juga huruf ta, sa, 3 huruf, ya. Bentuk yang sama, cuma dibezakan dengan titik saja. Okey, seterusnya saya akan menulis ba yang bersambung. Mulakan ba alif. Okey, kepalanya sama dengan ba tunggal tadi. Masukkan separuh ke dalam. Dan cepat naik ke atas. Maksudnya tidak terlalu panjang. Ukuran untuk ba ini, bahagian bawah, hanya 1 titik saja. Bahagian yang kedua agak menurun sedikit. Ketika kita menulis tu, turunkan sikit. Dan 1/3 naik ke atas, terus tolak untuk kita buat alif. Pastikan tidak terlalu panjang. Ya, saya buat lagi sekali. Step pertama, turun sedikit, terus naik ke atas. Okey, yang ini 1,5 titik. Sama dengan ba tunggal tadi. Untuk alif, kita boleh buat 6 titik. Okey, sekarang kita kena ingat ba bersambung ni banyak perubahan pada rumah yang pertama ni. Pada bentuk awal ba ni. Ini yang banyak berubah nanti. Contohnya ba bertemu dengan ba. Itu dia dah tidak sama dengan ba alif. Okey, ini ba bertemu dengan ba lebih kecil.
hanya satu titik saja. Ini satu titik setengah kecil, satu titik saja. Dan bahagian bawah bar ditolak ke atas. Ini juga perlu kita buat latihan. Di dalam Khat Nasah banyak menggunakan gigi begini. Gigi ba, nun, sin akan dibuat daripada tebal ke nipis. Ini perlu latihan. Ya. Pertama, step ini penuh dan nipis separuh. Condong ni kita kena konsisten. Di mana kita nak naik? Adakah naiknya begini? Naik juga. Ini agak kurang. Adakah lebih tinggi? Pastikan bentuk bar ini condongnya begini. Tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Kemudian lebihkan sedikit untuk permulaan di atas nipis dan dibuat huruf ba ataupun huruf yang bersambung dengan ba. Eko ini memang lebih tinggi daripada bahagian awal. Kalau tunggal, ini sebab dia ada kepala dia. Ini ekor dia tak apa, lebih tinggi daripada bahagian depan. Huruf yang selepas ba mesti lebih rendah daripada ba yang awal. Ini ba ataupun ta, sa, dia mesti lebih rendah daripada huruf ba yang awal. Bermakna ba yang awal ni tinggi sedikit. Ini ba yang kedua. Yang pertama. Dan ini bentuk yang kedua. Kemudian ba bertemu dengan jim. Ini juga bentuk ba yang berubah. Bahagian awal ni 1.5 sama dengan ba tunggal tadi. Okey. Turun dan bahagian tengah ni melengkung, lebih nipis. Kemudian kita buat jim.
Ini bentuk bar yang ketiga. Okey, ada soalan dekat ni? Boleh tulis kalau kurang jelas. Okey, ini huruf bar jim. Pastikan jim di bahagian sini lurus, atas dan bawah sama, dan echo jim lebih panjang sedikit keluar. Kita fokuskan kepada bar. Okey, bar. Ini bentuk bar yang dah berubah daripada asal, dan ini khas untuk bar dan jim saja. Bar dan jim, kha dan ha. Bata yang panjang tu kalau huruf nun nya, boleh guna bentuk sama macam tu ke? Okey, nya lain. Nya bentuknya macam nun. Kalau bata yang panjang tu kalau huruf nun nya. Okey, nun dan nya lain. Beza je di sini nanti. Itu sampai bahagian nun saya akan tunjuk. Kalau nun dan nya, bahagian yang melengkung ni lebih dalam. Bahagian tengah ni kita kena turunkan lagi. Ini untuk nya dan nun, lebih dalam. Untuk ba, pa, ta, tha, lengkung ni hanya satu titik. Kena bezakan tu. Sama juga dengan qaf. Qaf pun dua titik macam nun turunnya. Kalau fa macam ba. Fa, kedalaman lengkung ni satu titik saja. Untuk nun dua titik. Nun dengan nya. Okey, adakah gigi huruf ba di depan sama dengan sin? Oh, okey. Saya ulang dulu yang ini ya. Ba dan jim. Yang pertama, buatkan yang tebal ni ke bahagian bawah. Kemudian sambung di atas. Turun begitu. Nipis. Kemudian tebalkan semula. Kepala jim. Bentuk ini sama dengan sulus, cuma sulus lebih besar.
Jim ataupun Cha pun boleh. Di dalam Jawi ada Cha. Okey, adakah gigi huruf ba di depan sama dengan gigi huruf sin? Yang ini kot. Yang ini hampir sama. Ini adalah ba yang paling pendek dan halus. Bentuknya hampir sama, cuma kebiasaannya huruf sin ini di bahagian depan halus sedikit daripada ba. Ba lebih besar daripada sin, sedikit besar ini untuk ba ni. Walaupun biasanya orang letak satu titik dan ini pun satu titik, tapi untuk nak buatkan sin macam ba, dia akan jadi terlalu besar gigi sin yang pertama. Oh, okey. Di mana tempat yang sesuai bagi titik ba jim itu? Okey. Sebenarnya ada macam-macam pendapat lah. Kalau saya sendiri biasanya jim tak ada masalah lah ini. Tetapi ba ni kalau letak di sini terlalu tinggi. Biasanya saya letak di bahagian sini. Sebab ini huruf yang berlapis. Sebab tu di dalam mushaf yang saya tulis, saya tak gunakan huruf ni. Yang ini saya gunakan hanya untuk lam. Tetapi lam memang panjang, tak apa. Lam jim. Lebih jelas. Bila ba jim, dia masalah nak letak titik. Ketika kita buat lauhah untuk tujuan seni, itu tak ada masalah. Kita letak sini boleh, sini pun boleh. Tapi untuk bacaan umum, ini agak masalah sikit. Contohnya apa perkataannya? B bihamdi. Kalau sini jadi jim, biasanya ke samping sikit lah. Ataupun kalau di sini ada huruf,
mungkin di sini, bukan di sini. Kalau di sini dah jadi titik jim, kena jauhkan sikit. Di mana tempat kalau sambungan huruf ba, nun dan sin. Mana kalau sambungan huruf ba, nun dan sin, ba, nun dan sin. Ba, nun, sin. Okey, kalau saya belum sampai lagi tu di bahagian yang huruf gigi yang sama. Kalau ba, nun, sin ni memang kena naikkan lah yang bahagian tengah. Saya buat je dulu. Ba, nun, dinaikkan satu huruf supaya kita dapat bezakan antara huruf yang hampir sama ni, ba, nun dan sin. Kalau baitun pun seelok-eloknya dinaikkan satu huruf supaya tak menyamai sin. Ini semua ada kaedah dia. Ba di depan, nun di tengah ataupun ba di tengah, sin dan gigi sin yang kedua. Semua tidak sama dia punya kecenderungan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ini kena pasti ni, bentuk-bentuk huruf yang bersambung. Tapi secara umumnya bila ada huruf yang giginya hampir sama, kita kena bezakan. Contohnya baitun, ya. Baitun, bentun sama. Ba, naikkan satu. Ini untuk nak membezakan dengan sin. Contohnya kalau kalau tidak dinaikkan bentuknya begini, hampir sama macam sin. Okey. Saya sambung lagi, saya tukar kertas baru. Nanti kita buat banun pula. Ada yang tanya banun kan? Bara, banun sama. Ini sebenarnya paling kecil sekali. Ini ba yang paling kecil sekali adalah ba, ra. Ba, ra sama juga dengan ba, nun.
Okey. Seterusnya bangun. Ada satu lagi, baro. Ini juga ba bersambung dengan ro. Ini dalam kaedah, kaedah khat nasakh, boleh kita gunakan ba ra begini. Berbeza dengan sulus, sulus dia lebih tebal. Ini ba, kita tengok yang nasakh di bahagian tengah ni nipis, sulus juga bahagian tengah ni nipis berbanding dengan atas, tetapi pergerakan mata pen tu lain. Kecondongan dia tak sama. Nasakh ketika sini mata pen begini, sulus ketika di sini mata pen begini. So dia akan jadi lebih tebal, dan sulus jarak dia lebih besar, yang ini jaraknya 1 titik. Bahagian bawah sama, ini 1 titik. Ini perbezaan antara ba ra di dalam nasakh dan ba ra di dalam sulus. Kenapa kelabu pula ni? Dia tak fokus. Okey. Okey, ini yang keberapa saya tak tulis tadi. Ba alif 1 2 3. 3. Ini sebenarnya yang keempat, keempat. Ini yang kelima. Kemudian ba yang paling tinggi sekali. Ini ba sin. Ba sin paling tinggi. Macam bismillah. Ba sin adalah paling tinggi. Ba sin 3 titik. Tinggi dia 3 titik. Kemudian ba qaf ini 1,5, macam ba tunggal tadi.
Ba qaf dengan ba waw sama. Kemudian yang ini yang ke-6. Ini sama yang tadi. Ba mim. Ba mim. Ini lagi satu bentuk yang agak berlainan daripada ba yang biasa. Kalau ba mim ini sebenarnya sama dengan ba yang tunggal tadi. Tak ada beza sangat. Kemudian baya. Jadi lebih kurang 2 titik, 1 titik setengah. Tengok kesesuaian sebenarnya. Kesesuaian ketika kita menulis. Semalam saya ada beritahu titik ni untuk guide kita di peringkat awal. Bila kita menulis, dia sudah terpulang kepada kita masa tu nak gunakan lebih pendek ataupun lebih tinggi, lebih rendah atau lebih tinggi. Contohnya ba mim ni, ada yang tinggi, ada yang 1,5, ada yang sampai 2. Ba ya pun sama, ada yang 2, ada yang 1,5. Mungkin saya tunjukkan sedikit ba yang satu lagi ba dengan sama lebih kurang ni ya. Baha. Yang ke-8 berbeza sikit daripada ini. Hampir biasanya ini lebih panjang, baha ni lebih pendek, dan ini lebih ke bawah untuk ba ha alif biha.
in nama ataupun bima. Banyak dan okay. Ini pun kena perhatikan step dia. 1, 2, 3, 4. Empat step ni untuk buat ba mim alif bima ataupun in nama. Oh, tadi terkeluar. Okay, sorry. Binasri. Kita buat huruf dalam kalimah. Contoh ba, nun, ba kalau tidak ditarik panjang, biasanya giginya terus turun ke bawah, tak naik atas. Kalau ba di tengah yang ditarik panjang, kita naikkan ke atas. Kalau ditarik panjang, naikkan ke atas, nampakkan gigi. Kalau pendek, kalau ba nun dal ataupun nun ba dal pendek pun kita tak perlu naik ke atas. Kalau contoh ba
Nun. Ba nun alif macam tu. Ni biasanya ba ni mesti tinggi daripada huruf yang kedua. Ini tak perlu naikkan gigi dia. Kalau panjang kita naik. Biasanya kalau ditarik panjang pun sama dengan panjang ba tunggal. Ni seolah macam ba tunggal. Kalau huruf apa nama kita panjang dia 5 titik macam ba tunggal. Innama. Ini seolah macam ba tunggal. Ada lagi yang nak dibuat. Nampak gaya hari ni tak sempat tulis mushaf ni. Besok dah kita tulis mushaf. Ada apa pertanyaan lagi? Untuk huruf ba? Kita buat satu ayat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tak syak? Innallaha goyang kelabu tu ya. Dia sengit sikit. Buat apa? Nak setting balik. Baru dia syak dia.
Okey, kita letak baris nombor yang perlu tu nombor jamiah buat di bawah ni.
Yaghfiru dzunuba. Ini untuk tulisan biasa yang bukan tulisan mushaf. Ini memang lari jauh ni, ya titiknya kat sini. Ini untuk nak seimbangkan susunan ni. Kalau untuk tulisan biasa boleh kita jauhkan sikit dalam kod nasah. Sebab di sini dah ada nun. Kalau letak di sini jauh sangat. Letak di sini pun boleh. Kalau tulisan mushaf tak boleh lah. Allah ya Allah. Ini mim, ya, ain. Kalau pendek begini tak perlu dibuat gigi. Gigi yang ke atas, maksudnya cukup di naik dan turun semula. Allah ya Allah.
Okey. Alhamdulillah. Ada soalan tak nampak saya keluar. Tadi tak perasan sambungan huruf ba ra. Tadi adakah sama dengan ra tunggal yang jenis belengkung? Oh, dia ekornya sama tapi kepalanya dipendekkan sikit. Baro mana? Okey, baro ni ra ni tidak boleh sama dengan ra tunggal. Ekor sama, cuma kepalanya dipendekkan sikit. Kalau ra tunggal ni dia sampai ke atas ni. Kalau ra tunggal sampai ke atas, ini hanya ke bawah sedikit dan terus buat ekor dia. Jangan sampai ba tunggal. Kalau ba tunggal tu untuk ba yang panjang. Itu saya tak tunjuk ni. Ba yang panjang, tunjuk satu lah. Kalau ba ra tapi ba ni panjang, ini sama dengan ra tunggal. Ra tunggal macam mana? Tengok. Ada kepala tinggi dan ini sama. Kepala dia tinggi. Kalau ba ra yang pendek, kepala ra tu jangan ditinggikan. Pendek saja. Okey. Ba ra melengkung tu sama dengan ba ra jenis melengkung. Nombor 5 sama dengan ra tunggal. Nombor 5. Oh, okey. Ba yang ni. Ada yang kata lebih satu titik, ya. Sama dengan sulus. Sama dengan sulus. Ra ba ra dengan ra sama bentuknya. Cuma ada yang lebihkan satu titik dekat sini, so dia akan jadi panjang. Begitu juga nasah. Kita lebihkan satu titik pun boleh untuk ba ra dengan ra. So yang ba ra tu nampak lebih panjang. Ada juga yang buat ba ra dengan ra ni sama. Saya ada buat untuk pertandingan di Konya kalau tak silap. Antara mim dengan mim ra. Itu pun sama juga masalah. Mim dengan mim ra. Tapi untuk yang saya buat mim dan mim ra, saya panjangkan satu titik. So nampak mim ra ni lebih panjang berbanding dengan mim. Ada satu musawakah saya masuk itu, dan itu tak ada masalah, boleh diterima. Kalau dalam kaedah nampak sama je. Okey. Ada huruf ra yang ekornya naik ke atas macam nun dalam kalimah
basmalah nasakh. Ada huruf ra yang ekornya naik ke atas macam nun. Oh, okey. Ar-Rahmanir Rahim tu. Ra asalnya bentuknya begini. Tapi uh, uh, di dalam buku Syauqi, Rabbi Yasir tu, ada di naikkan ekor ra. Rabbi Yasir, Rabbi Tamim bil Khair. Ada bersambung macam tu. Untuk kaedah boleh. Ada banun. Boleh tak buat seperti nombor 5? Banun ra seperti nombor 5. Banun ra, benar. Untuk sulus boleh. Kalau banun ra di dalam sulus, macam ni. Besar sangat. Ba, nun, ra. Tapi dalam nasakh, khat nasakh, dia hanya menggunakan ke atas. Banun ra ni boleh. Sebab dalam nasakh tak ada yang ni, yang tanpa kepala ni. Untuk nun ra ada. Nun ra ada. Tapi untuk ba ni, ini tak boleh ni macam ni. Tak boleh. Sulus boleh. Kalau ba nun ra kena naikkan begini. Okey. Saya rasa untuk hari ni kita berhenti sini dulu. Dah hampir pukul 12 lah. InsyaAllah besok kita sambung lagi, hari Jumaat. Minggu depan pun ada lagi. Ada banyak masa lagi kita boleh bincang, dan ada soalan-soalan boleh dicari, nanti kita bincangkan di sini. Saya pun bukan semuanya tahu. Apa yang saya pernah belajar, pernah buat, saya akan ceritalah. Mungkin tuan-tuan pun ada pendapat yang lain, tak ada masalah. Sebenarnya dalam seni khat ni banyak perbezaan pendapat. Di antara penulis khat pun banyak, madrasah pun banyak. Tapi yang saya ajar ni lebih kepada khat nasakh yang standard, bukan kepada berpadukan kepada uslub tertentu. Khat nasakh yang biasa digunakan ada, saya belajar daripada buku Hashim, daripada buku Syauqi di Turki. So kita applykan kaedah khat nasakh yang standard. Kalau nak ikutkan madrasah ni, dia agak advance, agak susah diterima oleh ramai, sebab kita dalam kelas yang ramai ni kita tak pasti tahap apa dia skill khat macam mana. So kita buat yang standard, yang biasa saja. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi pada besok pagi. Harap bermanfaat perkongsian pada hari ini.
Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.